Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang saya hormati sekalian. Pada kali ini saya ingin memberikan ulasan berkaitan dengan apa yang berlaku yang diucapkan di dalam dalam kempen pilihan raya kecil Dun Pelangai di Parlimen Bentung Pahang. Saya tahu perkara ini saya sudah berulang kali sebutkan. Namun hal ini bukan hal yang kecil, namun ia memerlukan kepada pengulangan yang berkali-kali. Apa yang berlaku? Saya walaupun tidaklah terkejut namun amat mendukacitakan. Tatkala seorang menteri besar naik ke atas pentas kempen pilihan raya dan apa yang berlaku adalah mengulas isu-isu yang banyak, saya tahu banyak isu yang diulas. Namun tatkala sampai kepada isu yang mungkin berkaitan dengan ahli parlimen Ipoh Timur yang membacakan terjemahan dan ada sebahagian menyatakan beliau menafsirkan, maka digunakan perkataan kemaluan lelaki dan kemudian disorak dan kemudian memberikan ulasan terhadap ucapan yang amat berhormat Perdana Menteri di UNGA, United Nations General Assembly, dan juga berkaitan dengan khutbah beliau di New York. Untuk suatu watak tokoh di dalam pembangkang untuk memberikan kritikan, itu perkara yang normal. Dan untuk kadang-kala kita terlepas pandang out of anger, kerana kemarahan, untuk terlepas cakap, itu kadang-kala sekali dua kali benda yang normal. Duka cita tatkala satu orang watak besar naik ke atas kempen, atas pentas kempen, para penonton dan penyokong itu seakan-akan menunggu bahawa apa yang nak diulas, siapa yang akan ditembak, maki hamun apa yang akan diberikan. Ia menjadi satu wake up call untuk saya dan kita semua. Sudah jadi apa dengan akhlak dan moral bangsa, agama, orang agama kita dalam negara ini? Adakah kita mahu untuk teruskan ianya berlaku? Adakah itu yang kita mahu tonton dan diikuti oleh anak, cucu dan keluarga kita? Bercakap bahasa yang sama kepada kalian. Berbezalah, kerana itulah hak perlembagaan kalian. Tapi jangan normalisasikan kataan kotor, caci maki, hamun yang kita orang yang sudah tua dan matang ini pun malu untuk mendengarnya. Ia bukan satu entertainment, ia bukan satu hiburan, ia bukan satu ketokohan dalam ucapan. Tidak. Kita telah pun mendengar banyak tokoh-tokoh dalam Parti Islam se-Malaysia PAS. Adanya Tuan Guru Ni Abdul Aziz rahimahullah, adanya Ustaz Fadil rahimahullah. Mereka ada nama, tokoh dan legasi yang cukup hebat. Tapi bukan ini. Apatah lagi dikatakan gerakan Islam dan Parti Islam. Dan inilah yang saya ingin mohon berikan ingatan juga kepada rakan-rakan yang ada dalam parti tersebut untuk bersuara, bertindak. Hentikan semua ini. Ya, Mursyidul Ampas pernah menegur hal tersebut, namun itu tidak lama. Dan kalau yang dikatakan gerakan Islam dan aliran agama Islam ini, bukankah kita semua mempelajari apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Taha ayat 44? Tatkala Allah mengarahkan Musa dan Harun untuk pergi bertemu dengan Fir'aun, Allah kata, faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkar aw yakhsha. Kamu pergi berdua dan katakanlah kepada dia, kamu berdua katakanlah kepada Fir'aun. Dengan apa? Maki hamun tidak. Allah gunakan qawlan layyinan, ucapan perkataan yang lunak, yang baik, yang lembut. Sahabat-sahabat, Allah Maha mengetahui apa yang berlaku sebelum, ketika dan selepas. Tidak ada satu pun daun yang jatuh di atas muka bumi dan alam ini melainkan di dalam pengetahuan Allah. Allah tahu Fir'aun akan tetap menjadi musuh Allah, akan melawan sehinggalah mati di dalam laut. Tetap Allah menyatakan kepada Musa, faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkar. Boleh jadi dia beringat terhadap apa ancaman Allah itu, atau yakhsha, dan takut kepada Allah Azza wa Jal. Apabila kita berkata inilah gerakan Islam, kita nak hidupkan Islam, kita mahu membela Islam, akhlak ini besar sahabat. Besar dalam Islam. Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Ini bulan Rabi'ul Awal 1445 Hijrah. Bulan dilahirkan baginda SAW. Bulan dimatikan Rasulullah SAW. Baginda kata, aku tidak diutuskan melainkan untuk menyempurnakan akhlak mulia dan sempurna itu. Maka agama itu selain tauhid, akidahnya, salatnya, adalah akhlak yang baik. Maka di mana semua ini?
Nabi SAW ingatkan kita hadis yang siapa yang berada dalam usrah ke, yang ada di dalam kuliah, yang biasa dengan pengajian agama. Apa kata Nabi SAW? Kata baginda, la yu'minu ahadukum, ataupun man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, cakap yang baik. Falyaqul khairan aw liyasmut, ataupun senyap, diam. Kritiklah, tapi cakap dalam keadaan yang baik. Dan Nabi SAW itu bukan la'an, bukan ta'an. Dan bagi Nabi itu bukan yang berkata dengan qaulul fahish. Nabi bukan pelaknat, bukan pengejek. Nabi itu bukan yang bercakap kotor. Walal badhi, kata dalam hadis Bukhari. Kita pejuang Islam, kita pembela Islam. Ini asas Islam, akhlak yang mulia. Saya akan berkata ini siapa pun, di pihak kerajaan, di pihak pembangkang, saya dalam rekod alhamdulillah insya-Allah konsisten, dan itulah kenapa saya hadir hari ini. Tolonglah semua daripada perlu hentikan, dan jangan berikan sokongan, jangan berikan dan jangan galakkan dia. Nak bercakap, nak didengari, cakap bahasa yang baik. Itu perlu dinormalkan di dalam masyarakat kita. Jangan menormalisasikan kata buruk, kata kotor, kata jahat. Jangan. Ia merosakkan bangsa ini, agama dan negara kita. Jom hentikan. Dan kita mohon pada Allah SWT memaafkan kalangan orang-orang yang tidak tahu dan tidak cerdik, bahkan bodoh, sehingga menerima hal tersebut. Dan janganlah sampai perkataan buruk itu dianggap sebagai hero dan ditakbirkan pula, disebutkan kebesaran Allah selepas perkataan-perkataan kotor. Ini bukan agama. Mari kita ubah. Semoga Allah rahmati kita dan ampuni kita. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.